بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله شر الأمور محدثاتها كل ضلالة في النار الله اللهم يسر ولا تعسر بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seseorang muslim kecuali dengan sebab salah satu daripada tiga perkara, yaitu lelaki seseorang yang telah berkahwin yang berzina, membunuh orang dan meninggalkan agamanya, serta berpisah daripada jemaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita sambung perbincangan tentang hadis ini, perbincangan sudah lepas, yaitu kesimpulan berkenaan dengan hadis ini. Jadi baru ni kita telah berhenti di sini. Jadi baru ni kita telah berhenti tempat kesimpulan berkenaan dengan mana pelaksanaan hukum had ini adalah termasuk di dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk mencegah kemungkaran, mencegah perkara yang mungkar. Cuma cegah dengan cara menggunakan puasa, sebab kadang-kadang tidak memadai dengan ancaman azab neraka sahaja, tak ada, kena puasa baru dia jadi. Dan kita sambung sikit lagi kesimpulan ni sebelum kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Ayat hadis ini juga menunjukkan kepada kita, di antara mana pengajaran daripada hadis ini, kesimpulan daripada hadis ini, yaitu pelaksanaan hukum Islam. Sebab hadis ini sebut berkenaan dengan salah satu daripada menyebutkan di antara hukum-hukum had, hukum-hukum Islam yang dilaksanakan ke atas orang yang melakukan jenayah. Jadi di antara sebab pelaksanaan hukum Islam adalah untuk menghalau manusia daripada melakukan perbuatan maksiat dan juga daripada melakukan dosa. Jadi ini salah satu daripada cara untuk nak sekat orang manusia ni daripada buat maksiat dan juga buat dosa. Kalaulah pelaksanaan hukum ini tidak pelaksanaan hukum ini tidak dilakukan, maka mana manusia tidak akan meninggalkan perbuatan maksiat, bahkan akan
berleluasa perbuatan maksiat, berleluasa perbuatan dosa. Sebab apa? Kerana manusia ni tidak memadai. Tidak memadai dengan hanya ancaman, dengan hanya janji buruk, wa'id, neraka, azab, seksa, tak ada. Tak memadai. Kerana itu perlu kepada perbuatan, perlu pada pelaksanaan hukum ini. Dan bila mana manusia terhalang daripada perlakuan dosa, perlakuan maksiat, maka kemuliaan diri manusia akan meningkat. Manusia akan berjaya meletakkan diri dia tu semakin mulia, semakin tinggi, sehingga boleh mencapai tahap sebagaimana mana malaikat, makhluk yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu malaikat. Jadi malaikat, kita tengok satu makhluk dia tidak ada keinginan untuk melakukan dosa. Ada. Allah Subhanahu Wa Taala hanya jadikan malaikat ni ada saja. Keinginan dia ni ada saja, iaitu keinginan pada benda baik saja. Hauzul malakiyah sahaja. Jadi dia tak reti benda-benda tak molek, benda-benda maksiat, benda-benda dosa ni dia tak reti nak buat. Malaikat ni. Kerana itulah malaikat merupakan makhluk yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ni untuk nak menghampirkan diri kepada Allah sehingga boleh dekat dengan kedudukan malaikat tu, maka manusia dia kena tinggal maksiat, tinggal perlakuan-perlakuan dosa. Sebab bila mana manusia dia tinggal perbuatan dosa, tinggal perbuatan maksiat dengan sendiri, dia kesuka kepada perkara-perkara baik, dia kesuka kepada amalan-amalan kebajikan, suka kepada amal ibadat. Sebab tu setengah-setengah ibadat, seperti kita kata ibadat puasa. Ibadat puasa tinggal makan, tinggal keinginan syahwat. Antara ibadat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis kursi kata, mana amalan anak Adam ni yudha'afu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin. Amalan manusia ni digandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Kerana dia tu setengah pada aku akan balas. Mana balas tu lebih lagi daripada tu. Allah Subhanahu Wa Taala tak raya. Lebih lagi daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala balas. Sebab apa? Antara sebab dia ni yad'u ta'amahu wa syahwatahu li. Kerana seseorang yang puasa tu dia meninggalkan keinginan syahwat dan juga makan minum dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebab dia. Jadi apa dia tinggal makan, tinggal keinginan syahwat tu Allah Subhanahu Wa Taala suka, sedangkan benda tu keperluan. Bahkan kalau buat benda tu seperti memenuhi keinginan syahwat, kita kata cara yang halal boleh pahala. Tapi kalau tinggal Allah Subhanahu Wa Taala suka. Kenapa? Kerana mendekatkan diri dengan keadaan malaikat, dekat dengan makhluk yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab malaikat dia tak ada keinginan. Jadi Allah Taala suka ada keserupaan dengan makhluk yang hidup dia hanya dengan ketaatan kepada Allah, hanya dengan mengabdikan diri kepada Allah. Apatah lagi kalulah seseorang itu bukan sekadar tinggal hak harus tu je, hak haram dia tinggal juga. Itu lebih-lebih lagi, mana hampir kepada dekat hampir kepada kejadian malaikat, dia juga dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana manusia meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan dosa, bermakna dia dapat mengabdikan diri dia sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat berikan pengabdian diri dengan lebih sempurna lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kadang-kadang ibadat berbuat, tapi bila-bila tu benda tak molek buat juga. Bila-bila tu mana payah tinggal. Sebab tu sebagaimana yang telah kita baca sebelum ni, di dalam hadis sebelum ni, mana orang yang meninggalkan maksiat hak tu tinggi. Sebab apa? Sebab hak tu payah nak tinggal.
Berbeza dengan buat ibadat. Buat ibadat tak payah, masing-masing boleh buat. Tapi nak mengelak diri bila ada peluang lah. Bila ada peluang perkara maksiat, nak elak benda tu, waktu berat. Waktu berat. Jadi kalau seseorang itu dapat meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa ni, dia hampir mana mencapai kesempurnaan di dalam hidup dia, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana sampai ke peringkat tu, mana dia hampir menyempurnakan maksud Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni tidak kerana lain. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali untuk mengabdikan diri kepada. Itu tujuan Allah Taala jadikan manusia dan jin, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara yang utama, yang penting, tinggal maksiat. Salah satu jalan untuk meninggalkan maksiat, menjauhi daripada perbuatan maksiat, iaitu pelaksanaan hukum had, pelaksanaan hukum Islam. Kalau tidak, tak jadi. Tarikan maksiat ni, dia magnet, tarik ke arah maksiat tu, ke arah benda-benda lara, ke arah benda-benda makna menek, tu dia lebih kuat lagi daripada ke arah benda-benda ibadat, benda-benda baik. Lebih kuat lagi tu. Jadi sebab ada dulu pemimpin kita, ingat lagi ada seorang pemimpin, mati dah lah, almarhum dah lah. Dia kata tak apa ada kelak malam di negara kita ni, baru ada ujian kepada orang Islam, baru teruji. Kalau lagu tu tak, letih lah. Letih lah. Dia kata dia ada, baru teruji ini. Dia ingat ke lagu mana. Dia orangnya mana ke arah meningkat keimeh, usaha ke arah tu korang. Dia orangnya ke arah benda-benda lara, benda-benda maksiat tu kuat, benda-benda lalai tu. Itu lagu mana nak kawal. Itu tidak terkawal. Begitu juga pelaksanaan hukum had ni, dia boleh mengelak daripada maksiat. Begitu juga boleh mengelak kerosakan di dalam kehidupan. Sebab apa? Sebab sebelum dilaksanakan sesuatu hukum had, curi, kerak tangan, zina, sebab atau berjam, bunuh orang, bunuh balik, apa lagi, menuduh orang zina, qadzaf, qadzaf tu sebab, dan macam-macam lagi. Jadi sebelum dilaksanakan hukum tersebut, benda-benda yang mendorong dan menyebabkan manusia melakukan perbuatan itu akan dihapuskan. Perkara yang mendorong ke arah itu akan dihapuskan. Sebelum pelaksanaan hukum potong tangan kerana mencuri, maka sesebuah kerajaan melaksanakan hukum itu adalah kewajipan kepada setiap kerajaan yang akan menyempurnakan kerajaan itu jadi sempurna. Itu wajib. Nak laksana tu, dia kena rintis jalan tu, rintis jalan ke arah pelaksanaan tu. Mesti dulu patu tu. Tak kena kalau seseorang tu kata, sebagaimana kita pernah dengar ni, dia kata kalau buat hukum kat tangan, tak habis tangan, berterabur tangan ke, tak kena tu. Tak boleh tu kecek lagu tak kena. Lepas tu dia kata, kita nak sekat dulu pengangguran. Dia memang sebelum pelaksanaan hukum had itu, kerak tangan tu, dia kena rintis jalan dahulu. Rintis jalan tu lagu mana? Hapuskan kemiskinan, hapuskan pengangguran. Semua orang boleh kerja, semua orang ada kerja berlaku. Semua ada kerja. Tiba-tiba ada lagi hak curi. Tu memang berat benar tu. Memang jenis berat dah tu. Jenis malah kerja semati tu. Sedangkan peluang kerja banyak. Tapi kalau dalam keadaan tidak stabil, kalau kita kata, pengangguran berlaku di mana-mana, rakyat miskin, kerja payah, masa tu tak boleh laksana hukum tu. Tidak boleh dilaksanakan hukum tersebut kali. Dia nak laksana hukum tu, dia kena cukup syarat dulu. Cukup syarat. Kalau berlaku tsunami,
Kita kata berlaku tsunami, tak ada rumah, makan pun tak cukup. Tiba-tiba hak berlaku tsunami itu curi, tak kena tak tanya. Sebab apa? Sebab syarat pelaksanaan hukum tu tak cukup. Tak cukup. Sebab keadaan susah. Ada susah. Begitu juga marah kau gapo kau. Tengok tu. Mana dia ada syarat-syarat dia tu. Begitu juga kena hijau. Dia ada hijau belaka. Maknanya sebelum pelaksanaan hukum tu keadaan jadi molek. Comel dia. Dan itu adalah kewajipan sesebuah kerajaan, sesebuah kerajaan. Begitu juga pelaksanaan hukum kerana melakukan zina. Waktu tu sebelum dilaksanakan hukum tu, sebelum nak sebab orang yang berzina, sebelum nak kerja orang yang berzina, dorongan ke arah zina tu dia sekat dulu. Sekat. Pakaian mendedah aurat tali. Mana perkara-perkara ia ada dorongan syahwat tu, hak tu semua dia sekat. TV kau kalau kita kata zaman ni lah, TV kau, internet kau, sekat sedaya upaya, sedapat mungkin sekat. Jangan ada dorongan-dorongan tersebut. Jadi majalah tu apa semua tak ada. Semua tak ada berlaku. Jadi kalulah buat lagu tus roti. Tu buat lagu tus roti, keadaan akan jadi model. Kita duk dengar meragu, kau tak ada. Tak ada. Sebab dorongnya tu tak ada. Sekarang ni dorongnya banyak. Dorongan terlalu banyak sekarang ni. Sebab tu dia, kalau kita tengok dalam Quran kan, kalau kita tengok ayat Quran, dia sebut, kalau berkaitan dengan zina, dia sebut arti dulu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki. Sebab kedua-duanya tu satu hotel. Zina sebut arti dulu. Kalau curi dia sebut arti dulu. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam min Allah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, keraklah tangan kedua-duanya sebagai balasan daripada balasan mana terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi hak zina sebut tina dulu, perempuan dahulu, sebab dorangnya banyak mari daripada situ. Dorangnya banyak mari daripada perempuan. Dah cuba mari setiap benda ada belakang dorangnya. Nak ngepek kereta pun orang tim. Nak ngepek shampoo, sabun tu, tu sama telah lah. Nak ngepek apa kita kata, anak makeup tu, nak warna tu. Kita kata, tapi kalau nak pelaksanaan hukum hak tak ada lah benda-benda tu. Kepek-kepek benda-benda tu. Sebab benda-benda tu untuk apa? Untuk merangsang takut. Untuk merangsang. Aku tengok tak ngepek minyak wangi. Ngepek minyak wangi ke apa? Minyak wangi kapuk. Tu. Kata pakar kau tu nak belia betul-betul mata. Tak ada tu berlaku. Tak ada tu berlaku. Jadi semua ke arah tu. Jadi hak dorongnya hak kuat kalau zina perempuan. Hak tu dorongnya hak kuat. Dorong nak buat mana? Sekenak mana nak buat? Nak tebing ke hak tu. Majalah rumah pun tebing hak tu juga. Majalah kereta pun tebing hak tu juga. Sebab tu Quran sebut hak tu nak dulu. Kalau perzinaan sebut hak tu dulu. Jadi kalau nak laksanakan hukum Islam, mula-mula sekali dia sekat hak tu. Sekat dorongan-dorongan. Sekat belakang tu. Dorongan-dorongan tu semua disekat. Semua dihalang. Perempuan tu dia pakar molek tutup aurat. Kalau nak main suka ke, nak riadah ke apa ke, orang tina sama-sama dia. Kuasa dia. Ataupun dengan batas-batas pakaian yang dibenarkan tahap ni. Mana bukan kata tak boleh langsung. Boleh. Tapi biar sesuai. Tengok hati tu. Kalau nak mandi sungguh, nak mandi kita kata, kuasa biar saja. Tidak capu. Barulah dorongan itu tak ada. Dan bila mana dorongan itu tak ada, maka perkara-perkara
tak molek tu perkara maksiat, itu akan terhapus mana dapat dihapuskan. Molek ada akan jadi molek. Curi Allah Ta'ala sebut laki dulu. Sebab biasanya orang jatuh curi ni jangan jokok orang kata nak curi. Walaupun ada jokok jangan. Sebab hak tu berani tu orang jatuh. Banyak orang yang kat arus curinya orang lelaki. Begitu juga dengan pelaksanaan hukum-hukum had yang lain. Sebelum laksana tu sesebuah kajian wajib dia kena rintis jalan dahulu. Rintis jalan ke arah pelaksanaan tersebut. Jadi rintis jalan tu seperti tadi. Seperti tadi. Mana kalau reti nak jual kau kita kata, cashier di supermarket ke mana pakar mengikut kehendak Islam. Pakar mengikut sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam. Jadi barulah rasanya tu tidak ada, dan juga barulah perkara-perkara sumber akan dapat dielak. Jadi kita pun hidup kita pun tidak akan banyak bergelumai dengan dosa. Banyak ni kita segenak lekuk. Segenak lekuk tubik rumah, dalam rumah. Tubik rumah lah. Dalam rumah tu ada juga dengan TV dengan berapa lah ada berlaku. Tubik rumah je. Nak pergi ni tempat balik. Tapi kan celah tengah-tengah tu kan macam-macam. Tu ruginya kita kalau kita mana duduk di dalam sesebuah negara yang tidak ada pelaksanaan hukum Islam, mana sistem Islam tidak dilaksanakan sepenuhnya, rugi hidup kita. Rugi pahala lah, rugi pahala. Kalau tidak, untung situ pahala. Setiap kali tupik gerak sikit boleh pahala. Tu hak kita nak je. Tu hak kita nak. Baik. Kemudian kalau kita tengok pelaksanaan hukum had ni berat. Bunuh, kerak tangan, rejam, sebab mana berat. Orang kata zalim. Gitu semua. Padahal dia tak tengok. Nak boleh sampai situ tu lagu mana. Padahal walaupun kata berat lagu tu pun tidak semestinya bila mana dilaksanakan hukum Islam maka ramalah orang akan kena. Tak jadi lagu tu. Negara-negara Islam dulu, khilafah Islam dahulu tidak lagu tu. Tak ada dalam kita tengok buku-buku sejarah Islam dulu tahun ni saja 50,000 orang kena sebab. 50,000 orang kena kerak tangan. Tak ada. Tak ada. Boleh bila dengan jari. Berapa orang sampai sahabat boleh bila. Sebelah tangan pun tak cukup. Boleh bila. Kau kena dilaksanakan hukum zina kau curi kau boleh. Sebelah tangan pun tak cukup. Bapa yang jadi lagu tu? Sebab tadi sebelum pelaksanaan hukum tu. Lepas tu kalau tak cukup syarat curi, kalau kurang daripada suku dinar ke berapa pusing riak tak tahulah. Tak kena. Kalau harta, kalau barang tu tidak tersimpan dengan molek, tidak tersembunyi, tak kena. Ada juga tidak mudah-mudah. Tidak kata retu budak-budak tarik buah paut. Belakang luar pagar rumah orang tarik kerak tangan. Ada. Tengok benda ada. Jadi ketika sama keadaan Islam dulu, walaupun hukuman dia berat tapi tidak ramah. Kau kena. Sebab kalau saya kena, orang lain pun tak sila buat. Orang lain tak sila buat. Kau kena tu dia sendiri perik kerana hukuman tu walaupun tidak berat, tidak kuat, tapi malu kau orang depan orang. Beza dengan kita sama kita sekarang. Hukuman sebab peragu kata berat, pecah punggung. Yang berat tu pecah punggung. Tapi tobik tak boleh lepas pun tak. Dia tobik dah. Tak serik. Tak serik. Beza kalau pelaksanaan hukum Islam dia lagu lain. Lagu lain. Dia cuba bayar kalau buat dekat orang. Malu kau orang. Kalau buat pulak lepas tu memang jenis muka tak ada muka semati.
Tu ada hak tu. Jadi mana orang hak kena dilaksanakan hukum terhadap dia, beri tasir. Orang hak tengok pun tasir buat juga. Sebab itu tidak berlaku. Apatah lagi dorongan tiada. Jadi makna kerosakan hukumnya itu berat sebab apa? Sebab kerosakan dia itu besar, mudarat dia besar. Jadi pada ini hukuman tu. Seperti contoh kita kata zina. Zina menyebabkan kerosakan, mana membawa kerosakan kepada keturunan, kerosakan kepada anak luar nikah, kesal kepada anak luar nikah. Tambah-tambah pula bunyi kata je, lah ni anak luar nikah tak boleh bank dah berapa, kena bank kosong gitu lah. Sakit jiwa budak. Nyanyi budak. Ya dianya tidak bersalah. Hak bersalahnya mak ayah dia. Tidak mak ayah lah. Hak bersalahnya orang mana mak dia hak dengan pasangan dia tu. Hak buat hubungnya tu. Tiba-tiba dia yang menjadi mangsa. Setara ada bank tu. Tapi kalau kita tanya, mana ayah? Tak boleh raya. Hak tu. Hak tu pun sahah. Hak tu. Lepas tu pula mana kerana kerosakan itu besar. Balik. Jadi seperti berzina. Kemudian kalau dah orang yang berzina nanti berkahwin pula, nikah dah pula, lebih besar lagi mudarat. Mudarat dia lebih besar. Sebab apa? Sebab kalau lah orang yang berzina tu perempuan yang berkahwin, kemudian dia mengandung, maka orang akan kata kandungnya itu adalah kandungnya suami dia, hak tak lelaki dia tu. Jadi dihubungkan kepada suami dia, dibenkan kepada suami dia, sedangkan suami dia tu tidak hak, bukan hak dia, dibenkan budak tu kepada dia. Kemudian duduk dalam rumah pula bergaul dengan yang bukan mahram, sakanya mahram. Kemudian selepas daripada tu macam-macam perkara lagi. Kemudian selepas daripada tu boleh saka pula, padahal bukan hak dia. Si ayah lah kiranya, si ayah tu mati, boleh saka padahal bukan hak dia. Dia je lebih orang lain. Dia macam-macam lagi kerosakan. Macam-macam lagi kerosakan. Kalau hak tidak menikah pun begitu juga. Seperti adalah satu keluarga yang kita kenal lah. Kita kenal walaupun tidak baik sangat, tapi kenal. Jadi anak mengandung tak ada ayah. Beranak besar lah ni, budak tu besar dah. Dikata berapa dah, tak ingat, tak tahu lah. Dikata berapa besar dah budak tu. Jadi muk pada budak tu ni nikah adalah dengan orang lain. Boleh anak dah lah nikah dengan orang lain. Jadi hak anak ni, hak tak ada ayah ni, terpaksalah. Si muk ayah hak tina ni terpaksalah kena mengaku anak dia. Padahal cucu dia, cucu cara tak sah lah. Waktu anak dia. Jadi panggil hak muk ni panggil kak. Panggil kak atau suwi. Suami kepada muk dia ni terasa, anak dia rupanya. Mana kok? Tak suwi tahu. Tak suwi tahu sebenarnya apa kata tu. Lah ni budak tu besar. Nikah boleh anak pun besar dah masuk sekolah dah. Tapi dok main lagu tu. Dok main. Dok main jadi anak ni panggil kau muk tu panggil kak. Nak susu. Panggil kau tuk dia, nenek dia tu, kau tidak sah juga kalau nak kira. Panggil pasal panggil buat supaya muk, buat supaya jadi terabur habis, kocah habis. Kocah habis. Jadi sebab nak susuk pada suami, nak susuk pada suami. Jadi cuba bayar tu. Hak ayah pada waktu tu mati 2-3 tahun lepas. Sakit. Tiba-tiba boleh dia padahal dia bukan anak. Dia bukan anak padahal. Kalau kira cucu, patutnya kira lagu lain. Jadi lagu lain kira lepas tu dari segi panggil dia. Patut. Dari banyak kara lah. Banyak kara kalau mak tu pula menyepah dengan orang lain pula. Berapa banyak kira. Banyak kira. Akan jadi terganggu habis pecah. Kenapa? Punca dia kerana berzina.
perzinaan. Kerana perzinaan. Jadi waktu tu asal orang luar mari duduk sini. Mari duduk sini lain. Susuk tu anak ngana tu tak. Mari duduk lain. Mari duduk sini. Jadi mana? Berlaku kerosakan di dalam masyarakat. Benda hak tidak hak dia jadi boleh ke dia. Benda hak dia tidak sepatutnya, mana dia tidak boleh bergaul bebas, jadi dia bergaul bebas. Jadi banyak perkara. Banyak kerosakan disebabkan oleh perzinaan. Jadi sebab itulah hukum dia tu berat. Hukum dia tu keras. Jadi kalau kita tengok situ tak sama. Sama ada yang telah berkahwin ataupun yang belum berkahwin. Begitu juga banyak kita jumpa lelaki. Ada seminggu nikah boleh anak. Seminggu nikah boleh anak, 3 bulan nikah boleh anak, macam-macam. Jadi boleh tu untuk hukum pada hati, padahal dia hak lain. Jadi itu mana berlaku kekalutan, berlaku kerosakan. Jadi kerana itulah hukuman yang dilaksanakan ke atas orang yang buat lagu tu berat sesuai dengan kerosakan yang berlaku. Kemudian di dalam pelaksanaan hukum had, melaksanakan hukum had itu tujuan dia untuk mengelak mudarat yang lebih besar, seperti bunuh orang yang membunuh. Kalau tidak dibunuh orang itu, dia akan bunuh orang lain pula. Dia akan buat lagi kerosakan. Orang tak boleh nak tidur, tak senang hidup. Jadi boleh bunuh dia. Sebab apa? Mengelak mudarat yang lebih besar. Irtikabu akhaffid dararain, mana melakukan mudarat yang lebih kecil. Bunuh orang ni membunuh, hukum membunuh itu mudarat kepada orang yang kena bunuh, keluarga si kena bunuh tu. Tapi nak mengelak daripada mudarat yang lebih besar, maka boleh dilaksanakan mudarat yang lebih kecil. Itu dari segi kaedah fiqh boleh. Jadi hukum Islam ni, mana kewajipan di dalam Islam buat lagu tu tujuan dia itulah tujuan dia. Begitu juga laksanakan hukum hak terhadap orang yang berzina. Kalau tidak dilaksanakan begitu, maka perzinaan jadi semakin berleluasa. Orang tak takut. Orang yang berzina itu kalau tidak laksanakan hukum begitu, dia buat pula. Kerana itu dilaksanakan hukum tu, mana melakukan mudarat yang lebih kecil untuk mengelak mudarat yang lebih besar. Sebab itulah membunuh kerana mempertahankan diri tak apa, tidak salah. Daf'us sa'il itu tak apa. Orang mari nak curi rumah kita, kita nak mempertahankan diri. Dia waktu tubik, kita kata pagai ke berapa, kau tak kira, kita ambil orang kita, bawa kita bunuh, mati dia, tak apa. Itu dimaafkan. Itu tidak dikenakan hukum mana bunuh balas dia. Cuma kena cara lah. Dalam sebuah negara dia ada mahkamah, kena cara lah betul kalau awak mempertahankan diri. Tengoklah lagu mana rupa, tengok tu dia adalah kira-kira dia tu. Tapi maknanya kalau membunuh kerana mempertahankan diri tak apa. Sebab apa? Sebab dengan bunuh kawan tu mudarat ke atas diri dia, ke atas keluarga dia akan terhalang. Kalau dia tak bunuh kawan tu, mungkin mudarat yang dia terima lebih besar lagi, lebih berat lagi mudarat. Maka boleh dia bunuh orang yang menceroboh masuk ke dalam rumah dia. Jadi hal ini sebagaimana tadilah, mana boleh bunuh tu sebab mengelak daripada mudarat yang lebih besar. Jadi sebab orang yang membunuh ni dia akan terus buat kerosakan kalau dibiarkan. Begitu juga di samping tu, orang yang membunuh ni, mana dia melakukan perkara yang bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menjadikan manusia, Allah Taala kata, jadikan manusia ni untuk saling berkenal-kenalan baik. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu ni daripada lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu ni berpuak-puak, berkabilah-kabilah untuk kamu saling kenal mengenal.
hak suku Sakak dengan suku Sakak, warna rupa, warna kulit tak serupa, rambut berlainan, kecek tak serupa, bibir tak serupa, hidung tak serupa, hak lain. Hak tu pun suruh saling kenal mengenal. Hak tu pun suruh baik. Apatah lagi dengan hak serupa. Apatah lagi dengan hak serupa. Sama-sama warna putih, sama-sama hidung kepek ke, hidung maco ke, sama-sama rambut keriting ke kita kata. Tu lebih-lebih lagi patut ada kemesraan. Lebih-lebih lagi. Tiba-tiba bukan kemesraan yang dibuat, bukan kemesraan yang dihidupkan, balah pun, bunuh pun. Jadi Allah Ta'ala buat manusia supaya kena mengenal. Tiba-tiba dia melanggar, menceroboh, memesongkan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut. Dia tukar, dia pergi bunuh, mana bercanggah dengan kehendak Allah Ta'ala di dalam menjadikan manusia. Tu berat orang yang membunuh ni. Mana dia canggah kehendak pencipta. Orang pencipta buat maksud ni, tiba-tiba dia pergi buat cara lagu lain. Sebab tu hukumnya tu kerah. Hukumnya tu kerah. Di samping dia menimbulkan kerosakan, ini salah satu sebab dia. Sebab tu kita tengok setengah-setengah, mana banyak perkara tu, mana hukumnya Allah Ta'ala itu berat, kerah. Kerah. Seperti kita kata liwat kalau kita kata, mendatangi isteri bukan pada jalan dia ke, jalan yang lain, jalan buah air situ, kerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, laknat kerah. Mana la'anallah man atamra'atahu fi duburi, atau kama qala, lebih kurang itulah. Mana Allah Ta'ala laknat orang yang buat lagu tu. Sebab apa? Salah satu daripada sebab dia canggah maksud Allah Ta'ala jadikan syahwat pada diri manusia. Allah Ta'ala jadikan syahwat, keinginan dalam diri manusia ni sebab apa? Supaya kembang. Itu maksudnya. Itu maksud. Inna khalaqnakum min nafsin wahidatin. Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat mula-mula surah An-Nisa tu, mana tujuannya supaya berkembang, membiak, jadi makhluk madani, makhluk maju. Nak maju kena kembang, nak kembang kena nikah, nak nikah kena ada keinginan tu, kena ada keinginan. Kalau tak ada keinginan, kelih pun tak lalu. Nak nikah apa? Kena ada keinginan. Jadi ada keinginan itu tujuan supaya kembang. Nak suruh kembang, ada jalan dia, tempat dia. Tiba-tiba pergi bubuh lain. Bubuh lain canggah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan keinginan syahwat dalam diri manusia canggah. Allah Ta'ala buat maksud tu, tiba-tiba dia canggah pergi situ tu, bubuh jalan tu tak boleh hasil. Mana dia melakukan sesuatu yang bercanggah daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehendak di dalam penciptaan Allah, mana kehendak di dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia. Sebab tu Allah Ta'ala laknat kerah. Lebih-lebih lagi mana lewat tu, hal tu lebih berat lagi. Sehingga mana ulama mengatakan, ramai boleh kata jumhur ulama mengatakan kena bunuh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sebab apa? Dari sudut sana. Jadi begitu juga dengan perbuatan membunuh ni pun, dia bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam menjadikan manusia. Dan juga dia bercanggah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa baladikum hadha, atau kama. Ayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada ketika hajjatul wada' tu, mana ketahuilah darah-darah kamu, harta-harta kamu, kehormatan kamu adalah haram ke atas kamu, haram untuk dicerobohi, tidak boleh untuk dicerobohi. Tiba-tiba manusia orang yang membunuh ni, dia telah mencerobohi perkara tersebut. Jadi kerana itulah balasan ataupun hukuman
yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keras. Jadi itulah mana lebih kurangnya kesimpulan ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis, satu hadis yang tidak begitu panjang, agak ringkas, tetapi pengajaran dia banyak. Dan juga maksud matlamat daripada hadis ini adalah sangat-sangat luas, iaitu untuk menjaga, memelihara ad-daruriyatul khams, mana 5 perkara yang penting, hak asasi manusia. 5 perkara penting ni: kehormatan, agama, harta, nyawa, dan juga akal. Nak jaga 5 perkara ni penting. Jadi Islam untuk nak jaga kelima-lima perkara ni, maka Islam menetapkan hukuman yang walaupun keras tetapi sebenarnya ke arah nak jaga perkara-perkara. Nak jaga akal manusia, Islam menetapkan hukum sebab ke atas orang yang minum arak. Sebab minum arak ni dia merosakkan akal manusia. Merosakkan akal bermakna menghina manusia. Jadi itu makna di antara maksud ke arah pelaksanaan hukum Islam. Dan hadis ini juga mana antara maksud hadis ini juga iaitu ke arah nak mencapai maksud yang sangat penting, sangat tinggi di dalam Islam ni, menjaga kesucian manusia.